Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Sambungan kita daripada manhaj Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum ni kita bab yang ke-9 kita dah habis bahaskan daripada apa yang terdapat dalam bab yang ke-9. Bab yang ke-9 ni ialah berkenaan dengan perbahasan syirik. Kita dah bahas syirik besar dan juga syirik kecil. Yang terakhir kita bahas daripada syirik kecil yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala ialah berkenaan dengan memakai tangkal, benang, gelang untuk menolak bala atau jin dan jampi-jampi yang bukan daripada lafaz Al-Quran dan hadis dan juga bukan dalam bahasa Arab. Kita dah bahas tentang beberapa perkara, termasuk juga garis panduan yang berkaitan untuk satu-satu orang tu dia nak jampi sesuatu ataupun nak berubat, sebab isu ni ialah berkait dengan sakit dan rawatan. Kebiasaannya berlaku pada bahagian itu. Okey. Jadi kita dah sebut seperti mana yang disebut pada akhir bab yang ke-9 tu, iaitu kalau nak berubat, pastikan yang pertama sekali lafaznya datang diambil daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang kedua, ianya mesti dalam bahasa Arab yang difahami, maknanya ia berbentuk doa. Dan yang ketiga, sekiranya dia dalam bahasa lain, iaitu bahasa Melayu ke ataupun apa-apa saja bahasa, ianya mestilah sesuatu kalimah yang boleh difahami dan juga tidak ada unsur berseleraknya ayat Al-Quran di situ sehingga berlaku penukaran, yang ke depan pergi ke belakang, yang ke belakang pergi ke depan. Maknanya yang penting ialah ianya dalam bahasa yang difahami. Tak kiralah bahasa apa pun, tapi dia ialah sesuatu yang difahami dan jauh daripada unsur kesyirikan. Itu kita dah selesai. Okay. Malam ni insya-Allah kita akan masuk bab yang ke-10. Bab yang ke-10 kita dah cerita bab ke-9 tentang syirik. Bab yang ke-10 ialah kufur. Sebelum ni ialah penyekutuan dalam akidah, sekarang ni ialah pengingkaran terhadap akidah. Okey. Jadi bab yang ke-10 dia akan bahas tentang kufur ataupun kafir. Dawabit ataupun garis panduan berkenaan dengan kekufuran. Macam mana satu orang tu disebut sebagai kafir, macam mana? Okey. Jadi itu kita akan sentuh dalam bab yang ke-10 ni. Okey. Sebelum daripada kita bahas tentang isu-isu yang berkait dengan kufur, hukuman ke atas orang kafir. Kafir itu ada berapa jenis? Jadi dia akan sebut dulu biasanya definisi ataupun ta'rif. Sebab satu benda tu tak akan boleh dibahas sehingga kita faham apa maksud dia. Okay. Dalam buku dia akan sebut kufur dan iman. Dia akan sebut lawan, sebab untuk menjelaskan satu benda tu sehingga orang nampak apakah yang dimaksudkan ialah kena sebut lawan dia. Sebab tu dalam pepatah Arab dia sebut wa bididdiha tatabayyanul asya'u.
Bila mana mengenal lawannya, maka jelaslah maksudnya. Maknanya kita akan lebih faham putih itu apa bila mana kita tahu lawannya hitam, dan selainnya dan seterusnya. Kita tengok dalam buku dia sebut apa. Kufur dan iman, iaitu ingkar akidah sesuai dengan konsep syirik yang merupakan penyekutuan terhadap akidah tauhid, maka kufur pula adalah merupakan pengingkaran terhadap akidah tauhid. Barang siapa yang mengingkari akidah tauhid, sama ada keseluruhannya seperti kaum komunis dan juga sosialis yang mengingkari wujud Allah, membohongi perutusan rasul-rasul, kitab-kitab serta balasan baik dan buruk di akhirat kelak, ataupun ia mengingkari lain-lain perkara yang penting serta asasi daripada akidah, maka ia adalah kafir dan bukan muslim. Jadi itu perenggan pertama dijelaskan tentang bab yang disebut dengan kekufuran ataupun kekafiran. Okey. Wajiblah diketahui bahawa sesungguhnya akidah Islamiah tidak sekali-kali boleh dicerai-beraikan. Okey. Jadi yang kita nak bahas ni dia lebih berat daripada yang sebelum ni. Yang sebelum ni ialah kesyirikan. Syirik ni ialah mendua ataupun meletakkan sesuatu setaraf dengan Tuhan, ataupun kurang sikit taraf dia tapi boleh dihormati dan boleh dibuat apa-apa ritual padanya. Itu ialah kesyirikan. Itu ialah kesyirikan. Dan ianya ialah benda yang salah, sebab ianya berlawanan dengan lafaz syahadah yang kita ucapkan. Bila mana satu orang Muslim dia sebut la ilaha illallah, dia nafi tiada Tuhan yang berhak disembah. Maknanya tidak ada apa-apa penghormatan, tidak ada apa-apa kemuliaan, tidak ada apa-apa ritual yang boleh dibuat atas dasar perhambaan kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dia nafi dan dia isbat. Itu dah kita sebut pada perbahasan sebelum ni, banyak kali kita sebut. Okey. Seterusnya kita tengok, kita tak sebut semualah. Kita tak akan baca semua. Kita akan tengok pada perbahasan seterusnya, iaitu pada 10.1.2 dia sebut apa? Amalan-amalan dan sebutan-sebutan yang boleh dihukum kafir. Apa dia benda yang boleh menjerumuskan orang tu kepada kekufuran? Okay, kita tengok. Dia kata, adalah perlu ditegaskan juga bahawa kekufuran itu bukanlah dengan mengingkari usul-usul akidah sahaja. Maknanya tak percaya kewujudan Tuhan, mengingkari rasul-rasul yang diutus, tak percaya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Sekarang ni dia nak bahas ada lagi benda-benda lain. Walaupun dia tidak mengingkari perkara-perkara usul dalam agama, tapi ada lagi benda-benda lain yang boleh menjerumuskan dia juga ke dalam kekufuran. Okay. Dia sebut sini bahkan terdapat perbuatan-perbuatan dari segi amalan atau sebutan yang boleh mengkafirkan seseorang. Amalan-amalan syirik seperti beribadah kepada selain daripada Allah adalah termasuk di antara kekufuran yang paling besar. Sebelum ni kita bahas bab syirik. Sebab tu dia ada kaitan yang rapat. Sebab ada keadaan orang dia tak sedar dia telah mensyirikkan Tuhan. Dan bila mana dia berterusan continuously dalam benda tu, dia pergi kepada kekufuran. Kalau sekiranya dia tak sedar. Okay. Seseorang itu boleh jatuh kafir dengan lafaz sebutan yang menghina Allah atau Rasulullah, ataupun mempermainkan agama Islam. Okay. Dalam buku ni, apa yang dia sebut ialah umum. Saya kira maklumat ni kalau tuan-tuan dengar kuliah dah puluh tahun, tuan-tuan dah tahu dah benda ni. Okay. Sekarang ni ialah benda yang lebih besar lagi, iaitu adanya umurun multabisah, perkara-perkara yang samar, sehingga satu orang tu dia boleh pergi ke arah kekufuran. Dia bermula dengan kesyirikan, dia pergi pada kekufuran. Okay. Antaranya yang dibincang hangat pada zaman sekarang, pada waktu sekarang ni, ialah berkenaan dengan isu meletakkan Nabi ataupun Rasul pada kedudukan yang tinggi, lebih daripada apa yang disyariatkan. Yang mana kalau kita tengok, benda ni ada dalam kelompok Batiniyah, kita dah sebut sebelum ni. Bahkan idea-idea ni bukan hanya datang daripada Batiniyah, idea-idea ni lebih awal lagi. Sebab tu kalau tengok dalam Kristian adanya logos, adanya macam-macam. Itu ialah percikan, simbahan daripada cara fikir untuk mengataskan benda lain daripada Allah Azza wa Jal, lalu dia pergi kepada cantas usul. Tuan-tuan faham apa yang saya nak sebut?
Maknanya bila mana dia ada satu perasaan, manusia ni dia ada perasaan nak agungkan, nak hebatkan satu benda, itu ialah benda yang tak dapat dibuang dalam sanubari manusia. Walaupun orang tu dia kata dia tak ada agama, ataupun kita sebut dengan nama ateis, mulhid, sebenarnya apa yang dia sedang agungkan ataupun apa yang dia sedang pegang, itu pun daripada bentuk kesyirikan. Contoh, dia kata dia tak percaya Tuhan. Percayanya dia tidak wujud Tuhan, itu ialah sebuah kepercayaan. Percayanya dia Tuhan tak ada, itu ialah sebuah kepercayaan. Saya nak sebut ni ialah fitrah manusia, dia nak percaya sesuatu. Tinggal lagi kepercayaan dia itu betul ataupun salah. Jadi dalam bab kesyirikan ni, dalam bab kufur ni, dia nak bahas tentang tu. Manusia tak boleh menipu, dia tak boleh untuk tidak percaya apa-apa. Tidak ada manusia yang dia tak percaya apa-apa langsung. Walaupun dia nafi, dia kata dia tak percaya, sebenarnya tindakan untuk tidak percaya itu ialah bahagian daripada kehendak yang dia nak. Dia nak kepada benda tu. Mungkin faktor-faktor yang mengganggu dia, faktor-faktor yang menyebabkan dia bosan, faktor-faktor yang menyebabkan dia rasa alasan-alasan yang diberikan tidak lagi logik, tidak lagi konkret, menyebabkan dia rasa tak perlulah untuk kita terlibat dalam bab ni, tak perlulah untuk kita bahas panjang lebar dalam bab ni. Jadi itu ialah permulaan, titik awal. Ruang kosong yang ada dalam diri manusia, ruang kosong tu tidak diisi dengan baik, dan akhirnya tempat tu diisi dengan benda lain, masuknya benda lain dalam tu. Tengok apa lagi yang dia sebut sini. Seseorang itu boleh jatuh kufur, boleh jatuh kafir dengan lafaz sebutan yang menghina Allah dan Rasulullah, ataupun mempermainkan agama Islam, atau mendahulukan prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan seperti komunisme dan sosialisme ke atas agama Islam. Maknanya mengataskan benda lain selain pada agama, ataupun mendakwa agama Islam dan hukum-hukum Islam yang ada dalam agama ni belum cukup ataupun ketinggalan zaman, ataupun tidak relevan, tidak sesuai lagi untuk dilakukan kerana zaman telah berubah. Tuan-tuan ingat beberapa bulan lepas ketika mana umat Islam sibuk menyambut Idul Adha, ada suara-suara yang tak berapa sedap keluar daripada anak-anak Islam kita, mengatakan ritual korban itu sudah tidak relevan zaman sekarang. Yang cakap tu Islam lah, yang cakap tu, yang bunyi, yang tulis, ia asalnya ialah sebuah hantaran di Twitter. Dia kata sebenarnya kita boleh upah korban tu kepada benda lain, sebab dia cakap macam sekedik lah. Dia kata elah dia lah pada korban, poin dia lah korban. Korban tak semesti dengan binatang ternakan, boleh korban macam-macam. Korban duit bagi ke orang, itu sedekah. Dia tak tahu bahawasanya korban itu ialah ritual yang berbentuk syiar. Dia macam azan, dia macam hari raya, dia macam banyak orang kata apa, aktiviti haji apa semua. Ini syiar bagi orang Islam, termasuk juga korban. Yang ni ada part-part yang kita tak boleh hejah, tak boleh hejaz. Dia panggil amrun ta'abbudi, tak boleh bersoal dan tak boleh dipecahkan dengan akal, di mana logik dan relevannya. Sebab itu ialah syiar. Bahkan Tuhan sebut lagi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang membesarkan syiar Allah Azza wa Jal, itu bahagian pada ketakwaan yang ada dalam hati. Dalam erti kata lain, kalau dia pertikai syiar itu, ketakwaan dia kurang ataupun tidak ada. Itu ialah titik-titik awal untuk mempertikaikan. Kenapa benda ni kena ambil serius? Sebab ia akan pergi selangkah demi selangkah kepada kekufuran. Dia akan pergi kepada kekufuran. Tambah pula dosa kafir ataupun kufur ni ialah dosa yang besar yang tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu benda ataupun perkara yang kita kena jelas. Kemudian dia sebut lagi sini, juga pemikiran pluralism yang menyimpang, yang mengatakan bahawa Islam itu boleh diterima di antara pelbagai pemahaman agama yang lain, dan semua agama yang ada itu adalah sama. Maknanya isu pluralism ni penyamarataan semua agama. Maknanya ada orang beritahu ataupun ada orang cakap, walaupun yang cakap tu kadang-kadang orang yang elok pandangan masyarakat terhadapnya, ataupun ada idea-idea dia yang menarik, tiba-tiba dia keluar bunyi, dia kata sebenarnya semua agama ni sama,
Yang tu orang kata apa, benda yang ada kita sebut sebagai pluralism. Itu pun termasuk daripada bab satu orang tu boleh pergi kepada kekufuran. Begitu juga kesesatan pemikiran liberalism yang meletakkan fahaman Islam boleh bertoleransi antara masalah asas agama dan ciri-ciri kekufuran berdasarkan kebebasan berfikir. Maknanya di atas nama kebebasan, tapi sebenarnya tunduk pada hawa nafsu, manusia telah dekat kepada kekufuran. Kecelaruan pemahaman ini ditolak oleh Islam berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 65 hingga ayat yang ke-66. Allah Ta'ala sebut, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, adakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu memperolok-olokkan ataupun mempersenda-sendakan? Maknanya satu orang yang dia bercakap untuk dia petikai usul-usul agama walaupun atas dasar senda gurau. Sebab tu ada isu baru ni, bila mana ada orang buat lawak tentang agama Islam, orang Islam serius dalam bab ni. Ada part-part yang kita tak boleh jadikan sebagai bahan lawak. Sebab ada orang dia nak cari idea nak buat lawak stand up comedy ni, dia cari idea dengan mempersoalkan benda-benda tu. Bila mana orang Islam bangkit, itu normal, sebab memang orang Islam dia akan rasa tak selamat dengan adanya orang macam ni. Tapi ada yang bangkit mempertahankan daripada kalangan orang Islam, dan kita tak tahulah Islam dia tu Islam yang baik ataupun Islam sekadar Islam baka semata-mata. Ini nak katanya benda ni, keadaan ni, realitinya wujud. Ada orang yang sudah rasa tak seronok dengan agama ni, tak rasa bangga dah dengan agama ni. Kemudian Tuhan sebut, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Ta'ala kata, janganlah lagi kamu minta maaf selepas kamu buat macam tu. Qad kafartum, takkid, maknanya kamu sudah pun kafir setelah keimanan kamu. Maknanya ada rasa nak petikai sehingga pergi kepada mempersendakan. Maknanya nak tolak. Okey. Kemudian poin seterusnya yang dia sebut dalam buku ni, dia kata hukum terhadap orang-orang kafir. Tadi dia dah sebut tentang kafir ni bukan hanya menafikan usul-usul agama, tapi mempertikaikan usul-usul agama. Dia bukan orang kata dia nak tinggalkan, tapi ada rasa syak. Dan rasa syak dia itu dia war-warkan. Dia cuba dakwah orang untuk bersetuju dengan syak dia tu. Kalau dia rasa syak, contoh orang yang baru masuk Islam, itu normal, syak. Hatta yang kita masuk Islam lama pun kadang-kadang datang syak. Sebab memang syaitan akan lalu dalam bisikan hati kita. Cuma ada orang dia gagaskan benda yang dia syak tu, dia buat gagasan, lepas tu dia war-warkan, dia datangkan seolah-olah itu yang kita sebut sebagai critical thinking. Yang tu yang boleh pergi pada kekufuran. Hukum terhadap orang kafir selaras dengan tuntutan ajaran Islam. Setiap Muslim diwajibkan menolak serta membenci dasar-dasar dan amalan kekufuran. Lantas, setiap orang Muslim dipertanggungjawabkan untuk menentang kebatilan ini dan menyeru kepada yang hak, iaitu Islam, dan menjelaskan kepada orang kafir tersebut segala kesesatan yang dianuti dan diamalkan oleh mereka. Tambah-tambah lagi bila mana Islam telah dominan di tempat itu dan ada kuasa pemerintahan. Maknanya ini ialah berkaitan dengan syiar orang Islam ataupun kedudukan kesucian agama tu. Di samping penolakan dan pembencian terhadap orang kafir, kita juga mestilah mempunyai sikap mengharapkan agar diberikan hidayah ataupun petunjuk kepada mereka supaya mereka kemungkinan dapat kembali ke jalan yang benar. Maknanya daripada apa yang nak disebutkan oleh penulis ni, Muslim yang baik dia tak suka pada kafir. Tak suka pada kafir, bukan tak suka pada orang kafir lagi. Tak suka pada orang kafir ada jenis-jenis dia. Nanti kita akan bahas. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi dan lain-lain. Cuma nak katanya, sebarang benda yang berunsur kekufuran, walaupun ia datang daripada lidah seorang Muslim, Muslim lah zahirnya, maknanya kalau ada orang petikai agama, kita tak suka perkataan itu, ialah petanda a good Muslim, satu orang yang baik. Maknanya usul agama dia belum terganggu gugat lagi. Usul agama dia belum terganggu lagi pada waktu tu.
Kita tengok pada poin yang 10.1.3 dia kata apa? Terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang telah menjelaskan hukum hakam berkenaan pergaulan kita dengan orang kafir, seperti larangan menikahkan mereka dengan wanita-wanita muslimat. Tak boleh nikahkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir. Adapun perkahwinan lelaki muslim dengan orang bukan Islam, iaitu dalam bab yang lebih khusus ahli kitab. Cuma nak menentukan ahli kitab tu satu benda yang agak sukar pada zaman sekarang. Alhamdulillah di Malaysia ni dia tak berlaku sangat kes ni. Cuma di negara jiran kita ia normal. Perkahwinan seorang lelaki muslim dengan orang perempuan yang agama Kristian. Kebanyakan kesnya agama Kristian lah. Okay. Atas dasar dia tu seorang Kristian dan rasa Kristian tu daripada ahli kitab, maka dia kahwin. Sangat mudah, sangat longgar. Para ulama ada perbezaan pendapat pada penetapan siapakah ahli kitab. Ada yang sangat ketat yang mengatakan ahli kitab ni ialah satu orang yang betul-betul beramal dengan ajaran daripada kitab terdahulu, daripada ajaran-ajaran agama dia yang asal, iaitu Kristian asal. Okay. Dan dia pun mesti daripada keturunan Bani Israel. Dari segi umum tak ada lah. Di Malaysia memang tak ada. Di Indonesia pun tak ada. Sebab nak trace macam mana satu orang tu dari segi DNA Bani Israel. Okay. Dan ada yang memberi kelonggaran yang mengatakan dia seorang pengamal Kristian, walaupun dia bukan daripada bangsa Bani Israel. Cuma nak katanya agak sukar, sebab ajaran Kristian pun sendiri menerima tokok tambah yang dahsyat di zaman sekarang. Maknanya kita nak tahu yang mana satu Kristian yang betul, yang mana satu Kristian yang paling kurang percanggahan dan tokok tambah pun sukar. Yang ni kena buat dirasat fil nasara, kena buat satu perbahasan dalam bab agama Kristian ni. Sebab dalam Kristian pun banyak fraction, pecahan-pecahan yang bertambah. Maknanya makin moden zaman makin bertambah. Sebab setiap zaman tu dia akan ada orang yang berbeza-beza cara fikir, dan orang yang berbeza cara fikir ni dia ada gagasan pemikiran. Samalah dalam Syiah pun benda yang sama. Kalau tuan-tuan tengok Syiah, apa yang disebut oleh Syahrastani dalam Al-Milal wan Nihal pun dah banyak dia punya pecahan. Ada satu orang tokoh nama Syahrastani, dia tulis kitab Al-Milal wan Nihal. Lama dah. Dalam tu dia bahas tentang Syiah ni berapa. Daripada Syiah Mufaddilah yang hanya mengutamakan Ali dalam isu politik, sampailah kepada Syiah yang mentuhankan Ali. Itu pada zaman tu. Zaman sekarang lagi banyak, sebab ada gerakan Syiah moden zaman sekarang yang menentang beberapa usul dalam agama diorang, ataupun beberapa hukum hakam dalam anutan diorang, iaitu mut'ah. Kalau kita tengok di Iran, ada gerakan Syiah yang menentang mut'ah dan majoritinya perempuan. Seakan-akan macam feminisme pun ada. Okay. Maknanya yang ni tidak dibahas pada kitab yang terdahulu, tapi kelompok ni baru wujud sekarang. Macam kita di Malaysia ni. Okay. Dulu kalau kita tengok ajaran kerajaan langit ada, Tuhan Harun ada, macam-macam. Dalam fail Jakim pun banyak kita boleh tengok. Macam-macam kelompok-kelompok sesat. Okay. Dengan nama-nama yang ada bunyi Arabnya. Ada Qadiani, ada macam-macam, ada Ahmadiyah. Qadiani Ahmadiyah tu samalah. Okay. Tapi untuk zaman sekarang dia dah beza. Untuk tahun 2000 ke atas, 2015 dan ke atas, nama dia lain. Kalau tuan-tuan tengok New Age Movement, ini apa dia? Yang duduk berlaku dalam seminar-seminar, hatta dalam seminar-seminar perniagaan, seminar-seminar nak conduct orang supaya jadi orang yang sangat, orang kata apa, sangat baik, positif hidup dia. Itu New Age Movement. Dengan sebab bunyinya bunyi Inggeris, bukan lagi bunyi Arab, bukan nama macam dulu, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Jadi kita ni yang baru-baru ni, yang baru dengar sehari dua ni, kita tak rasa dia satu gerakan yang bahaya. Sedangkan intipati sama. Yang dibawa idea Mu'tazilah ada, idea Jabariyah ada, idea Jahmiyah pun ada. Cuma namanya nama Inggeris. Nak katanya serangan-serangan tu dia upgrade. Tuan-tuan kena tahu, syaitan ni dia sentiasa upgrade cara dia untuk rosakkan manusia. Itu ialah sumpah dia, itu ialah ikrar dia depan Tuhan lepas dia telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jal kerana enggan dan ingkarnya sujud kepada
Adam alaihissalam dengan sujud hormat. Nak sebut pada kita sini ialah tentang bagaimana modennya zaman, maka makin meningkatlah serangan-serangan untuk mengganggu gugat agama, khususnya kebenaran ataupun agama Islam. Okey. Kemudian apa lagi yang disebut? Dia kata larangan memandi dan menyembahyangkan jenazah-jenazah mereka dan lain-lain lagi. Maknanya ini ialah beberapa hukum hakam yang dibahas oleh para fuqaha kerana terbit daripada hukum kufurnya orang tu. Ada hukum fiqh bahas tentang bab ni. Okay. Kedudukan seorang kafir di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tengok apa dia sebut. 10.1.4. Okay. Orang yang telah sampai kepadanya dakwah atau seruan Islam, tetapi ia menolak akan agama ini. Dakwah dah sampai, hujah dah sampai, semua dah sampai. Maka mereka ini adalah kekal di dalam neraka Jahannam dan tiada apa-apa hujah baginya di hari kiamat. Dia degil. Dia tak nak terima. Okay. Yang ni kita akan sebut dia sebagai kafir mutlaqan. Dia kafir. Okay. Di sebaliknya para ulama berbeza pendapat berkenaan orang-orang yang tidak sampai kepada mereka seruan Islam disebabkan keuzuran-keuzuran yang tertentu, seperti kedudukan tempat tinggalnya yang jauh terpencil, buta dan pekak, amat tua dan nyanyuk, dan kanak-kanak yang mati semasa kecil sebelum balik. Okey. Untuk kes yang terpencil ni, iaitu orang yang tak sampai dakwah kepada dia, dengan sebab tertutupnya negara yang dia duduk tu daripada menerima apa-apa dakwah. Sekarang ni negara mana? Kita ambil contoh Korea Utara, tak sampai benda tu. Rakyat dia tak sampai. Bukan setakat nak dakwah, apa saja buku-buku agama, Bible ke, Quran ke, Upanishad ke apa semua, tak boleh dan tak sampai pun. Tak boleh sampai. Yang ada hanyalah fahaman komunisme. Dan komunisme dia upgrade sikit sebab dia membesarkan pemimpin dia. Ada setengah-setengah tempat yang memang dasar tertutup daripada sifat orang tu sendiri. Yang Korea Utara tu sebab pemerintah dia. Rakyat dia yang terhalang daripada dengar dakwah Islam apa semua ni, yang kena pemerintah dia lah. Yang kena nanti pemerintah dia. Tapi ada setengah-setengah tempat orang dia tu memang sifat tertutup lah. Tuan-tuan tengok, ada satu pulau, nama dia Pulau Sentinel. Tuan-tuan tengok dalam Google apa semua, dalam YouTube pun ada. Okay. Pulau ni dalam, orang kata apa, dalam pengawasan kerajaan India secara umumnya. Kalau tuan-tuan tengok, mereka ni lah orang-orang kulit hitam, maknanya mereka ni lah orang Afrika yang hidup dengan cara lama. Maknanya tak pakai baju lagi. Okay. Apa saja benda-benda luar yang masuk ke tempat dia orang akan halau. Maknanya dia orang nampak helikopter, dia orang akan panah. Dia orang hidup cara lama lah. Memang tak terima apa-apa pun. Bahkan kerajaan India berikan larangan pada orang yang nak pergi ke sana. Cuma adalah satu orang pendakwah Kristian pergi ke sana dan akhirnya mati, tak sempat sampai apa pun. Yang ni termasuk dalam bab kita bincang. Dia kafir dengan sebab sifat dan juga kekurangan yang ada pada dia. Ataupun orang-orang yang kelainan upaya. Tapi dalam isu orang kelainan upaya ni, kita di Malaysia ni kena sedar. Kadang-kadang kita tak memberi perhatian kepada orang kelainan upaya. Macam mana nak sampaikan dakwah kepada dia? Macam mana nak sampaikan, orang kata apa, hujah-hujah agama pada dia? Kalau zaman sekarang kita tengok ada sebahagian masjid, dia ada letak seorang boleh cakap bahasa isyarat. Maknanya dia buat gaya. Kadang-kadang yang cakap bahasa isyarat tu, dia celik okey macam kita sebab dia belajar bahasa isyarat. Dan bahasa isyarat tu pun ada dua, isyarat kampung dengan isyarat rasmi. Maknanya kalau orang tu yang kelainan upaya tu, dia belajar bahasa isyarat kampung, dia susah nak faham bahasa isyarat rasmi. Masa perkampungan sunnah bulan 6 baru ni kita tengok kan, dalam live tu ada yang duduk belakang tu yang ada buat macam dalam TV orang baca berita tu lah. Okay. Itu salah satu usaha untuk menyampaikan. Okay. Cuma saya nak sebutnya, mereka ni seakan-akan tersisih, tidak duduk dalam radas kecaknaan ataupun keprihatinan untuk agama. Saya sebut ni sebab kalau kita baca dalam sejarah orang-orang OKU ni, orang-orang kelainan upaya ni, dia ada satu orang di barat, nama dia Helen Keller. Tuan-tuan boleh baca kisah dia, dah lama dah. Dia buta, dia pekak dan juga dia bisu, komplit. Tapi dia satu orang OKU yang ada degree dalam pendidikan. Cuma nak boleh dapat dia tu ikut, nak boleh dapat dia tu faham
Realiti hidup tu ambil masa dan dia perlu guru yang sabar untuk training orang-orang ni. Sebab saya kata di Malaysia ni, kalau orang OKU dia tak dapat orang kata apa, seruan agama, okay, kita tak boleh kata sebab kekurangan pada diri dia ada, tapi usaha untuk bagi tahu dekat dia tu tidak ada. Okay. Takut kita semua ni yang hidup ni yang akan dipersoalkan dengan sebab kita tidak memikirkan nasib mereka ataupun keadaan mereka. Sebab mereka tidak terancam, mereka bukanlah terasing jauh daripada kemodenan, tak, duduk dalam komuniti kita. Sebab ada sikap sebahagian kita, dia lebih suka fokus pada kebajikan, makan minum, tempat tinggal, itu baguslah, okay. Tapi antara part yang kita terlupa ialah agama, ataupun macam mana nak sampaikan kepada golongan ini. Mana nak bagi orang-orang ni faham mengikut bahasa dia lah. Maknanya mereka tu memang dah kurang, tapi kita kena ada usaha untuk fikir macam mana cara nak sampaikan agama supaya tidak terhalang agama daripada dia. Tujuannya ialah supaya kita pun tidak ditanya di akhirat nanti, sebab bukan hanya dia yang ditanya, tapi kita pun akan ditanya sekali. Okay. Kemudian dia kata, ini adalah berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-15, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab sesiapa pun sehingga kami utus Rasul, iaitu sampai padanya dakwah, sampai padanya hak kebenaran. Okay. Setelah mengeluarkan banyak-banyak hadis yang berkaitan dengan masalah ini, serta membincangkan taraf kesahihan dan kedhaifan hadis-hadis tersebut, dan seterusnya membincangkan pula beberapa pendapat ulama yang mengiringi pentafsiran hadis-hadis ini, maka Ibnu Katsir telah membuat kesimpulan dengan mengatakan yang bermaksud, dan ada di antara mereka iaitu para ulama yang berpendapat bahawa mereka ini akan diuji di akhirat kelak di tempat pengadilan. Ini pandangan sebahagian daripada para ahli tafsir, antaranya Ibnu Katsir. Dia sebut dalam kitab dia Tafsir Al-Quran Al-Azim. Orang-orang ni dia sebut dengan nama Ahlu Fatrah, orang-orang yang terasing daripada dakwah, tak kena apa-apa seruan pada dia. Okay. Di akhirat nanti, cara Tuhan mengadili dia ada cara khusus. Ibnu Katsir lepas pada dia datangkan riwayat yang banyak bila mana dia tafsirkan ayat 15 surah Al-Isra ni, dia kata golongan ni mereka akan diberi ujian on the spot. Kalau dia orang berjaya dalam ujian tu, dia orang selamat, maknanya ke syurga. Kalau tak berjaya, dia orang ke neraka. Itu pandangan lah. Okay. Sesiapa yang didapati mentaati, maka ia ke syurga, dan sesiapa yang ingkar, maka ia masuk ke neraka dengan kehinaan. Dan ternyatalah ilmu pengetahuan Allah yang telah ditetapkan berkenaan mereka sebagai ahli neraka. Pendapat ini ialah pendapat yang menyatukan antara kesemua dalil-dalil. Maknanya cara Tuhan mengadili dia, cara Tuhan orang kata apa, deal dengan dia orang ni. Sebab kita semua ni ada buku catatan, dan sebab kita semua ni boleh dengar hujah, sama ada kita nak ambil ataupun kita tak nak ambil, kita nak taat ataupun nak ingkar. Okay. Kemudian dia kata, hadis-hadis yang telah dikemukakan itu adalah saling bantu-membantu mentafsirkan antara satu dengan yang lain bagi menjelaskan dengan nyata pendapat ini. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang dikatakan oleh Syekh Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari, iaitu Abul Hasan Al-Ash'ari lah, yang orang kata apa, pengasas kepada aliran Asy'ariyah tu sendiri. Okay. Sebagai salah satu daripada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia juga telah dipegang oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan disebut dalam kitab dia Al-I'tiqad, dan juga para ulama yang lain. Kemudian disebut sini apa lagi? Dia kata sesungguhnya hadis-hadis dalam tajuk ini ada yang sahih seperti mana yang telah dibuktikan oleh banyak daripada para ulama, dan ada di antaranya yang martabatnya hasan, ada di antaranya martabatnya lemah tetapi yang telah diperkuatkan oleh hadis-hadis lain yang sahih dan yang hasan. Maknanya dia ada banyak dalil cerita tentang pengurusan Tuhan terhadap orang yang terasing daripada dakwah ni. Macam mana Tuhan uruskan. Okay. Salah satu dalil yang kuat membuktikan bahawa orang-orang yang tidak sampai pada mereka seruan Islam akan diuji di akhirat ialah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Aswad Ibnu Sari' yang telah mengatakan bahawa Rasulullah bersabda. Dalam buku dia ada datangkan hadis tu. Kita baca sikit hadis tu. Apa dia kata? Arba'atun yahtajjuna yaumal qiyamah, rajulun asam, wa rajulun ahmaq, wa rajulun harim, wa rajulun mata fil fatrah. Fa ammal asammu fayaqul rabbi laqad jaa al-islamu wa lam asma' syai'a, wa ammal ahmaqu fayaqul rabbi laqad jaa al-islamu was-sibyanu
يحذفوني بالبعر وأما الحرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول فيأخذوا مواثقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار فقال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni kata Nabi, arba'atun yahtajjuna yaumal qiyamah. 4 golongan yang akan berhujah. Maknanya sesi penghujahan dia panjang sikit dan special sikit berbanding orang lain. Iaitu rajulun asam. Yang pertama, satu orang asam, maksudnya tak boleh mendengar, dia pekak. Yang kedua, rajulun ahmaq. Rajulun ahmaq maknanya lemah akalnya, ataupun tak cerdik lah. Dia akal dia tu bukan normal, tidak waras dengan baik. Tak boleh berfikir dengan baik. Wa rajulun harim. Yang ketiga ialah orang yang tua yang telah nyanyuk. Dan juga wa rajulun mata fil fatrah, iaitu orang yang mati tanpa sampai seruan Rasul kepadanya. 4 golongan ni. Kata Nabi, adapun orang yang pekak, orang yang tak dengar tadi, dia kata, wahai Tuhan, sesungguhnya telah datang Islam dan aku tidak mendengar apa-apa. Kemudian datang orang yang ahmaq, orang yang akal dia lemah tadi, dia kata, wahai Tuhan, telah datang pada aku Islam dan kanak-kanak telah melempari aku dengan najis disebabkan kekurangan akalku. Maknanya dia diremehkan, dia dilecehkan. Orang tak letak dia sebagai priority. Kemudian berkata orang tua, golongan yang ketiga, yang nyanyuk, wahai Tuhan, sesungguhnya telah datang Islam dan aku tidak berkeupayaan untuk memahami sesuatu, dengan sebab dia dah terlalu tak larat sangat. Berkata orang yang tidak sampai seruan Rasul kepadanya, ahli fatrah, wahai Tuhan, tidak sampai kepadaku seorang Rasul pun. Maka Allah menguji perjanjian mereka untuk tetap taat setia kepadanya. Maknanya ada ujian-ujian on the spot pada dia orang. Tapi tak didetailkanlah dalam hadis ni ujian tu apa. Macam-macam hadis sebut, ada yang dilempar batunya, ada macam-macam lah. Dengan memerintah mereka supaya masuk ke dalam neraka. Dan demi sesungguhnya diri Muhammad yang di tangannya, sekiranya mereka telah memasuki, nescaya mereka akan mendapati sejuk dan selamat. Dalam hadis ni, kalau kita tengok sekali lagi, apa kata Nabi? Dia kata, fayursilu ilaihim rasula anidkhulun nar. Dia ni sebut satu bentuk ujian dia, dihantar kepada mereka, diutuskan kepada mereka. Orang kata apa? Satu utusan. Rasulah tu tak disebut orang ke apa. Fayursilu ilaihim rasula anidkhulun nar. Utusan tu datang, dia suruh masuk neraka kepada 4 golongan ni. Pekak, lemah akal, tua yang nyanyuk, ahli fatrah. Datang seorang Rasul, Tuhan test dia ni depan-depan, on the spot Tuhan test, masuk dalam neraka. Kata Nabi, fawallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, Nabi sumpah, lau dakhaluha, sekiranya dia masuk dalam neraka, kanat alaihim bardan wa salama, dia akan dapati neraka itu menjadi sejuk dan sejahtera kepadanya. Maknanya test, tengok hantar Rasul, hantar utusan, nak taat utusan ke nak mengingkari. Sebab apa ujian dia macam ni? Kalau tengok dalam syarah hadis, hadis ni dia tak sebut riwayat siapa dalam buku ni. Ada yang kata hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ada yang kata daripada Abu Daud. Cuma kalau tengok dalam syarah-syarah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa? Sebab tabiat Rasul yang datang di dunia ni, Nabi Muhammad datang, Nabi Isa datang, Nabi-Nabi sebelum ni, bila mana Nabi datang, Rasul tu datang, dia akan seru kaum dia kepada benda yang tak dapat difahami oleh kaum dia dengan baik. Apa relevan kena taat dia ni. Contoh, Nabi Muhammad, bila mana Nabi kata stop sembah berhala, kita baca dalam sirah Nabi, Nabi kata stop sembah berhala, jangan sembah lagi berhala. Orang kafir mulai react pada waktu tu, mulai memberi reaksi dengan mengatakan, kenapa kena stop sedangkan kami sembah, kami okey-okey saja. Tapi orang-orang yang sebahagiannya, iaitu para sahabat, dia orang tak tengok pada isu sembah berhala berterusan kaya, sembah berhala tak ada sakit, sembah berhala perjalanan hidup semua elok. Dia tengok kepada
ketelusan Rasul itu ataupun penyeru itu. Walaupun tak dapat fikir dengan relevan, apa untung ruginya ikut Nabi ni, tapi taat. Poinnya ialah man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa-siapa yang taat pada Rasul, dia telah taat pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia orang dites secara on the spot terus. Kalau dia orang ikut, maka dia orang akan dapat balasan syurga. Kalau dia orang enggan, maka dia orang akan dapat balasan yang lawan daripadanya lah. Okey. Jadi itu yang disebut dalam ni. Dia kata dalam hadis yang lain yang bermartabat hasan telah diterangkan pula maksud hadis ini, iaitu sekiranya mereka benar-benar taat kepada perjanjian mereka untuk mengerjakan apa sahaja perintah yang disuruh oleh Allah, walaupun berupa suruhan pada akal masing-masing amat berat sekali, seperti suruhan untuk masuk ke neraka yang mereka fikirkan amat panas terik. Dia macam kita baca kisah Ashabul Ukhdud. Bila mana kita baca kisah Ashabul Ukhdud, seorang bayi yang boleh bercakap tu, dia kata pada mak dia, terjun dalam parit yang penuh dengan api tu, jangan takut, terjun dalam tu. Maknanya mak dia ikut, mak dia tidak gadaikan agama dia ataupun maruah dia. Okay, jadi itu ialah bab kenapa diuji berlainan ataupun bab yang kita tak faham. Kita pergi lalu azan tu. Okay, lepas tu kita sambung sebagai kesimpulan akhir. Okay, kita sambung sikit lagi sebagai kesimpulan akhir. Tadi kita dah tengok satu hadis yang diriwayatkan tentang bagaimana golongan yang terasing daripada dakwah itu cara Tuhan mengadili dia. Maksudnya Tuhan akan jadikan dia orang sekali lagi seruan untuk taat pada Rasul. Kalau dia taat pada Rasul, maka dia akan dapat kesudahan yang baik, dan kalau dia enggan mengingkari, maka dia akan dapat kesudahan yang buruk. Okay. Jadi kita dah selesai beberapa perkara berkenaan dengan kufur ni, iaitu kita dah selesai definisi dia, amalan-amalan dan sebutan yang boleh dijatuhi hukuman kufur ataupun kafir, hukuman secara umum kepada orang-orang kafir, dan juga kedudukan seorang kafir di sisi Allah Azza wa Jalla. Untuk kali akan datang kita akan bahas bahagian-bahagian kufur ni. Dia ada kufur akbar dengan kufur asghar, juga kufur at-takzib. Ada beberapa pembahagian yang disebutkan dalam buku ni lah. Ada banyak lagi lah, 5, 6, 2-3 perkara berkaitan dengan kufur ni. Kita akan bahas pada kali akan datang, dan saya rasa kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okay. Okey. Berkenaan dengan isu orang yang Islam dan dia tak tahu tentang hukum hakam ataupun syariat Islam. Okay. Macam mana? Okay. Orang-orang yang macam ni, kalau kita tengok, okay, mungkin zaman dia membesar, itu tak dinafikan 50 tahun yang terkebelakang, cara orang belajar agama ataupun sumber-sumber agama tidak sehebat sekarang. Okay. Bila mana dia besar, dia pun sedar tentang kekurangan dia tu, dia nak cover balik. Okay. Yang dia tak tahu dulu tu tak terkena bebanan pada dia. Tak terkena bebanan pada dia. Sebab kadar yang ada pada waktu tu sangat sikit. Kadar yang ada pada waktu tu sangat sikit. Jadi bila mana tak terkena apa-apa pada dia, maka dia tidak akan diadili ataupun tidak akan disoal siasat pada yang tu. Lepas dia sedar, Allah Ta'ala akan nilai usaha dia untuk dia tahu. Kalau masa tu sikit dan dia hanya tahu takat yang dia sempat, tak apalah. Sebab kau tengok para sahabat pun ada yang masuk Islam, umur tak panjang, dia tahu banyak tu, tapi Tuhan nilai. Kita tengok sebahagian para sahabat, ada yang masuk Islam 3-4 tahun meninggal, Quran pun tak sempat turun habis lagi. Lepas dia sedar, dia cuba upgrade diri, tapi lepas sedar buat diam, malah. Yang tu kena soal siasat banyak. Okay, yang tu kena soal siasat banyak. Okay. Jadi itulah kot, wallahu a'lam. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.